Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi. kita akan mengadakan secara live on Zoom FM satu forum sosio budaya Majlis Dakwah Malaysia. Jadi pada hari ini kita ada beberapa ahli panel yang dijemput khusus oleh Dewan Majlis Dakwah Negara. Yang pertama ialah Datuk Profesor Dr. Azmi Lela daripada yang keduanya kita ada Dr. Mazlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia Jalan Semarak, dan kita ada juga bersama kita Dr. Anwar Hashim daripada USIM Universiti Islam Malaysia, dan wakil daripada wanita iaitu Dr. Fazilah Hussein iaitu yang di-Pertua Pertubuhan Paduka Raja Aceh Setiwa Kembang. Jadi, antara kita nanti akan cuba memberi pandangan mengenai tajuk semasa pada hari ini, iaitu perubahan sosio budaya Islam Melayu disebabkan oleh norma-norma baru. Jadi pada hari ini memang masalah norma-norma baru ini dihadapi oleh semua rakyat, semua yang berada di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Maka pada hari ini kita cuba untuk mendapatkan pandangan daripada profesor-profesor kita dan yang di-Pertua kita, memberi pandangan dan hala tuju serta panduan kepada rakyat yang mendengar akan perkara-perkara yang perlu diketahui untuk sekarang dan juga akan masa depan. Jadi untuk pertamanya, saya ingin menjemput Dr. Anwar Hashim untuk mungkin menjawab soalan saya. Yang pertama, iaitu adakah COVID-19 ini ada tercerita di dalam Al-Quran dan hadis, dan adakah ini satu amaran kepada umat manusia akan kedatangannya ataupun kebesarannya daripada Allah? Boleh Dr. Anwar bagi sedikit penjelasan? Baik, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Datuk Dr. Halim Ahmad selaku pengurusi moderator kita pada hari ini, yang merupakan juga pengurusi Dewan Sosio Budaya MDN, dan saya hormati para panelis, Profesor Datuk Dr. Muhammad Azmi Lila daripada Jabatan Patologi dan Mikrobiologi Veterina UPM, kemudian Dr. Mazlan daripada UTM, Dr. Fadilah, dan seluruh penonton live Facebook Majlis Dakwah Negara pada hari ini. Persoalan yang dikemukakan oleh Datuk moderator sebentar tadi memang sebuah persoalan yang sering ditanya ataupun berlaga-laga di kalangan masyarakat kita. Adakah COVID-19 ini merupakan satu wabak yang diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis, dan adakah COVID-19 ini merupakan satu bentuk pengajaran daripada Allah. Dan para panelis yang saya kagumi dan hormati sekalian, mengkaji kalau secara umum tidak ada lagi setakat ini, dan memang tidak adalah satu ayat ataupun hadis yang mengkhususkan tentang wabak coronavirus ini secara spesifik.
Akan tetapi Al-Quran dan Al-Hadis sudah bisa menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah Ta'ala menurunkan azab dan juga peringatan dalam bentuk penyakit-penyakit yang belum pernah kita lihat sebelum ini. Dan kita mengetahui dan kita selalu sebutkan bahawasanya segala penyakit yang menimpa umat Islam pada akhir zaman ini ataupun seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi termasuk yang bukan Islam adalah kerana kerosakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan memang perkara ini jelas dinyatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Yang mana maksudnya telah timbul, telah zahir, telah nyata kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa? Bima kasabat aydin nas. Itu adalah jelas. Dan kenapa dia diturunkan ataupun kenapa dia ternyata kerosakan itu berlaku? Kerana liyuziqahum ba'dallazi amilu. Kerana Allah Ta'ala nak merasakan, nak tunjukkan kepada kita, nak memberi balasan, nak memberi peringatan atas segala perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, yakni manusia. Kerana apa? Tujuannya, hadafnya ialah supaya manusia kembali ke jalan Allah. Jadi apa yang kita faham bahawasanya COVID-19 ini adalah salah satu bentuk bencana dan juga kerosakan, walaupun dia bukan dalam bentuk kerosakan material, tetapi dia adalah merupakan satu bentuk kerosakan fizikal kesihatan yang memudaratkan manusia. Dan dianya timbul adalah kerana manusia itu sendiri melakukan kerosakan, iaitulah melakukan maksiat. Apa maksiat di sini? Kalau dalam konteks yang kita setakat yang kita tahu ialah dia berpunca daripada pemakanan yang tidak betul. Kerana jelas dalam Islam tidak menghalalkan makanan-makanan seperti kelawar dan sebagainya, tetapi manusia melakukan perkara tersebut dan akhirnya menatijahkan satu kemudaratan, iaitulah berupa bentuk satu wabak yang menular sehingga sekarang belum dapat vaksinnya dan sebagainya. Kerana apa? Ini memang datang kerana untuk nak bagi kita rasa walaupun bukan semua yang melakukan tersebut, tetapi memberi peringatan kepada orang lain juga supaya tidak melakukan maksiat, supaya kembali pada Allah. Dan kalau kita kalau saya salah mohon betulkanlah Datuk Dr. Halim, ya, saya pun budak baru belajar juga taklah mahir sangat. Tetapi kalau kita sebut dari sudut aspek hadis pula, juga begitu, kerana di dalam hadis hadis menceritakan tentang COVID-19 itu tidak ada, tetapi ada sebuah hadis yang menceritakan tentang sebab-sebab berlakunya wabak. Kenapa berlakunya wabak? Diceritakan dalam sebuah hadis bahawasanya satu hari Rasulullah SAW menghadap kepada kaum muhajirin, orang yang selepas berhijrah. Muhajirin, orang yang berhijrah, ada 5 perkara Rasulullah sabdakan. Ada 5 perkara yang mana sekiranya kamu diuji dengannya, maka aku memohon perlindungan supaya Allah tidak menemukan kamu dengan ujian ni. Ada 5 perkara, dan perkara yang pertama disebutkan ialah tidak akan terzahir satu kejahatan sesuatu kaum sehinggalah mereka menzahirkan kejahatan tersebut, maksudnya melakukan kejahatan ataupun maksiat itu secara terang-terangan, melainkan Allah Ta'ala akan menurunkan ataupun melainkan akan tersebarnya di kalangan mereka wabak penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah datang kepada umat terdahulu. Jadi sebagai mukadimah yang saya ingin sebut di sini, nyata ada hadis yang menceritakan itu tentang apabila masyarakat melakukan satu kemaksiatan secara terang-terangan, maka Allah Ta'ala akan datangkan satu penyakit yang tak pernah ada. So COVID-19 is the natijah from apa yang kita sendiri lakukan. Terima kasih Dr. Anwar. Saya ingin berpindah kepada Dr. Mazlan Ali. Sebab kawan saya ini dia selalu pergi beri ceramah kepada masjid-masjid di wilayah persekutuan.
dan memang mendekati masjid dan juga penceramah. Saya ingin bertanya Dr. Mazlan, dengan pengalamannya dia ada dan juga apa yang telah berlaku di kawasan komuniti kita, di kawasan Karyah kita, adakah pihak jawatan kuasa masjid ataupun dakwah ataupun jabatan agama atau majlis agama berjaya memberitahu kepada rakyat kita, kepada umat Islam akan norma-norma baru yang telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi memerangi atau menghalang wabak COVID-19 ini. Jadi contohnya aspek-aspek perkahwinan, solat jemaah, solat Jumaat dan juga kelas-kelas agama dan silaturahim terjejas. Adakah masyarakat Islam boleh menerima dengan baik? Terima kasih Dr. Mazlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi menjemput saya dalam forum sosial budaya pada petang ni. Rakan-rakan panel, Datuk Azmi, Dr. Anwar dan lain-lain. Untuk makluman yang berbahagia Datuk, PKP yang bermula pada 18 Mac, sebelum tu lebih kurang seminggu sebelum dikuatkuasakan PKP itu, kebanyakan masjid-masjid surau yang saya hadir berceramah, setengahnya terutamanya di pusat-pusat bandar, di komuniti middle class atau kawasan-kawasan yang elit, mereka sudah ada sebenarnya SOP-nya, peraturan-peraturannya. Contohnya para jemaah diwajibkan untuk mencuci tangannya menggunakan sabun, sanitizer, dan tidak dipraktikkan amalan bersalam. Sudah dibuat lebih kurang seminggu sebelum penguatkuasaan, dan selepas 18 hari bulan, setakat ni kita tak berceramah lagi. Dah lebih kurang nak masuk 3 bulan lah belum berceramah. Jadi saya pun sudah 2 bulan lebih di rumah terkurung, tak keluar, kecuali di sekitar Karyah tempat saya tinggal di Taman Melawati ni. Jadi setakat ni kita tak kembali lagi ke masjid buat masa ni. Jadi responnya, kita tidak dapat memeriksanya secara menyeluruh. Tetapi dalam 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, PKP ini saya ada juga dihubungi oleh masjid-masjid untuk membuat ceramah secara online. Ada juga individu-individu yang menghubungi secara peribadi, meluahkan seolah-olah mereka tidak dapat menerima hakikat, mereka tidak dapat ke masjid. Sesuatu yang tidak dijangka oleh masyarakat kita. Jadi saya berpendapat PKP dan PKPB yang kita alami adalah satu sejarah, satu perkara yang sebenarnya tidak dijangka oleh rakyat Malaysia. Komuniti yang akrab dengan masjid surau ini sudah pastilah mereka merasai satu tekanan kepada mereka. Beberapa jemaah yang saya temui selalu bertanya bilakah kita dapat kembali ke masjid seperti biasa. Maksudnya masyarakat sudah merindui sangat nak pergi ke masjid ni. Bagaimanapun saya menilai daripada beberapa
interaksi dan juga respon balas kepada beberapa individu, sebenarnya mereka boleh menerima sebenarnya perkara yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini. Mereka tidak menyalahkan sesiapa, malah mereka menyifatkan bahawa tindakan kerajaan dan juga jabatan agama untuk buat masa ini tidak membenarkan penggunaan utiliti masjid ini adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Rakyat, para jemaah kelihatannya faham dengan situasi yang berlaku. Bukan di Malaysia saja sebenarnya, perkara ni berlaku di negara-negara lain di seluruh dunia. Kita mendapat info, maklumat, malah di Mekah sendiri pun berlaku penjarakan sosial ni. Ada masjid-masjid yang tidak dapat diakses oleh rakyat mereka. Cuma agak mengembirakan berita khabarnya, mungkin kita akan dapat tidak lama lagi mungkin akan dapat kembali ke masjid ini. Saya tidak pasti lagi sebab setakat ni tidak ada lagi pemberitahuan tentang kuliah yang akan bermula. Saya mengharapkan selepas kita dibenarkan nanti ke masjid, dan mungkin aktiviti-aktiviti yang dilakukan di masjid ini dapat dipatuhi oleh para jemaah. Masyarakat kita penjarak kepentingan untuk menjaga SOP itu. Kerana wabak COVID-19 ini walaupun nampak agak reda, tetapi sekiranya kita tidak jaga aspek-aspek yang ditekankan oleh kerajaan ini, mungkin jangkitan baru mungkin akan berlaku dan natijahnya mungkin kita satu masa akan datang mungkin akan berdepan semula dengan PKP ini. Betul. Datuk. Ya, terima kasih Dr. Mazlan, jelas nampaknya. Dan saya ingin beralih kepada wakil tunggal wanita kita. Sebab NGO pun diminta juga untuk menyokong kerajaan, usaha-usaha kerajaan di dalam PKP dan juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya ingin bertanya kepada Dr. Fazilah, apakah peranan yang telah dimainkan oleh NGO doktor dan juga NGO lain di dalam menolong kerajaan menghadapi penularan COVID ini, dan adakah pihak ahli-ahli NGO dan masyarakat umum boleh memahami? Sebab tadi kita dengar daripada Dr. Mazlan ada satu keadaan yang baik di peringkat masjid dan juga komuniti yang kuat agama Islam itu. Kita nak tengok macam mana pemerhatian Dr. Fazilah terhadap NGO dan aktiviti mereka berkait dengan perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Lebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk forum pada petang ini yang bertajuk perubahan sosial budaya dalam kalangan Melayu dan Islam akibat daripada pandemik COVID-19. Datuk, dan saya rasa tak perlu address lah, semua dah tahu dah yang mana-mana panel semua tu. Saya rasa macam ni Datuk, NGO kami di Kelantan ni, kami mempunyai lebih kurang 6,000 NGO yang berdaftar dengan ROS. Dan apabila kami menerima pandemik ataupun COVID-19 di atas natijah PKP, maka kami mempunyai satu kejutan budaya. Satu kejutan budaya lah terhadap semua aktiviti mesti ditangguhkan dan perancangan-perancangan jangka masa pendek dan panjang juga tidak boleh diteruskan. Dan juga nasib baiklah NGO saya awal seminggu dapat menyelesaikan AGM meeting dan alhamdulillah semuanya selesai. Dan apa yang kita dapat melihat beberapa NGO yang ada di negara Malaysia ni, ada yang melibatkan diri di dalam membantu
mereka-mereka yang memerlukan. Saya tengok ada NGO yang boleh aktif dan ada banyak NGO yang tidak aktif pun. Jadi kejutan budaya di atas perubahan ini sangat ketara. Yang mana pihak kami sendiri di Kelantan pun rasanya 90% NGO tidak bergerak. Dan kami menunggu sehingga keadaan bertenang dan keadaan wabak kuman ini mungkin berkurangan. Dan sebab kami juga kalau melihat kepada cabaran NGO, walaupun kami mempunyai peranan-peranan penting di dalam memajukan ekonomi, pendidikan dan sosial budaya di dalam negara, tetapi tidaklah sepentingnya pihak kerajaan dan pihak-pihak lain. Jadi NGO dia membawa tidak ada masalah. Sekiranya ada pandemik, ada PKP ataupun lebih lanjut lagi pun kami tidak ada mempunyai apa-apa cabaran sangatlah. Cuma selepas pada PKP mungkin perancangan aktiviti akan diteruskan seperti biasa. Contohnya hari ini kita ada aktiviti dengan forum, dengan online dan sebagainya. Rasa tidak ada bawa apa-apa perubahan banyaklah pada NGO setakat hari ini. Itu sahajalah. Satu tambahan dari segi masyarakatnya, penerimaan dalam pemerhatian yang dilakukan oleh Dr. Fazila. Adakah masyarakat umum boleh menerima? Sebab ada yang kena tahan dan kena tahan oleh polis melanggar akta pencegahan penyakit ini. Ada boleh komen satu. Masyarakat saya tak boleh pergi jauh kepada luar negeri Kelantan. Saya tengok di Kelantan ni, masyarakat Kelantan ni apabila dia ada 2-3 golongan Datuk. Budaya bila kerajaan telah mengeluarkan satu akta perintah untuk tidak bergerak, mereka rasa ya ke mengarut ni. Dan soalan itu memang hari-hari berlaku di kampung-kampung ini pun. Jadi mereka curi-curi masa keluar dan mereka sentiasa melawan arus lah. Kalau kita melihat memang situasi dan budaya orang-orang Kelantan ni dia suka tewah. Jadi apabila orang tegur dia tak boleh dengar teguran. Dia akan lawan setengah-setengah tu. Jadi apabila banyak berlaku, bila dia tengok banyak yang meninggal, dia tengok kesan daripada COVID-19, barulah masyarakat di Kelantan boleh menerima bahawa bahaya rupanya kuman COVID ni. Nak cakapnya perasaan dan perangai dan sifat orang Kelantan ni dia lebih suka berlawan daripada apa saja yang berlaku di sekeliling mata mereka. Jadi apa masyarakat Kelantan satu-satunya contoh, kalau kita kata mereka ni ayat orang Kelantan kata dia orang deber. Sebenarnya dia bukan deber, dia suka berlawan saja. Sebab dia suka nak mengakurkan perintah-perintah kerajaan agar kita lebih tenang menerima kekangan daripada kesan daripada kuman COVID-19. Jadi saya rasa lebih sebulan daripada sebulan, hampir 2 minggu pertama, 14 hari pertama, PKP pertama dan PKP kedua, dan barulah rakyat Kelantan boleh menerima. Dan saya juga terbaca daripada berita dan mendengar daripada berita sendiri bahawa Ketua Polis Kelantan sendiri memberitahu dan menegaskan bahawa rakyat Kelantan ni degil dan suka berlawan lah daripada menerima dan akur daripada perintah COVID-19 PKP itu tadi. Dan itulah yang kita tengok. Dan contohnya kita sembahyang jemaat pun dia lawan juga. Jadi biasalah, itulah budaya yang susah untuk orang Kelantan nak menerima. Mungkin luar negeri boleh menerima dengan baik. Okey. Terima kasih. Dan satu pemerhatian yang menasabah. Dan saya ingin berpindah kepada Datuk Profesor Dr. Azmi. Dia orang lama dalam universiti ni, jadi saya nak tanya dia lah, sama ada norma-norma baru ni memberi akibat yang sangat buruk kepada pensyarah-pensyarah dan juga penuntut-penuntut universiti dan kaki tangan universiti, sama ada di UPM dan universiti-universiti yang lain. Sebab mereka adalah satu kumpulan orang muda yang mempunyai intelek dan pelajaran. Kita nak tahu reaksi mereka terhadap mengikuti norma-norma baru yang telah dibawa akibat daripada COVID ni. Silakan Datuk. Terima kasih Datuk Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak MDN lah kerana menjemput saya bagi
share dari segi pendapat dan sebagainya lah. Jadi memang topik ini menarik sekali. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak bagi saya berdasar kepada perhatian saya, manusia ni yang pertama dia kena faham lah apa benda virus ni dan macam mana virus ni tindak. Dia lain, dia bukan jenis organisma macam anjing, kucing. Dia tak ada soul, dia tak bagi dari segi sains memang tak ada soul lah, tak ada nafsu, dia tak ada apa-apa organ, dia cuma hanya partikel saja. Jadi virus ni adalah memang luar biasa dan tidak boleh dikawal dengan cara biasalah. Jadi saya tak nak cerita sangat sains ni sebab sebelum COVID-19 dulu pada awal abad yang ke-20, Spanish flu itu pun menyebabkan kematian berjuta orang masa itu. Lebih kurang 100 tahun dulu ada. Jadi itu satu wabak lagi yang sebagai contohlah menyebabkan banyak kematian, lagi dahsyatlah pada apa yang berlaku sini. Okey. COVID-19 ni manusia ni memang bersuka kita ni untuk bergerak, kita saling berkomunikasi, berhubung. Kita suka berhubung antara satu lain. Berhubung secara fizikal, dalam bentuk grup dan sebagainya. Jadi bila adanya COVID-19 ni dia merebak disebabkan oleh cara kita. Sebab kita berhubung antara sama lain, touching, benda macam-macam lah. Jadi COVID-19 menggunakan kaedah untuk menjangkiti hawa ni melalui kaedah perhubungan antara manusia. Jadi kalau manusia tidak berhubung antara satu sama lain, jadi virus tidak boleh ditransfer ataupun diberikan kepada orang lain. Jadi sebab tu adanya PKP ni sebenarnya untuk menyekat hubungan sesama manusia ataupun sama media lain yang menyebabkan virus ni boleh direbakkan. Jadi kalau virus ni tak dapat direbakkan, dia ada pada individu berkenaan, bila individu berkenaan dah sembuh, jadi habislah, dia akan stop kat situ. Tujuan asalnya PKP ni. Tapi malangnya yang saya lihat ni, saya nampak ni kebanyakan daripada kita ni meragui benda tu. Tak percaya. Boleh, betul ke virus tu boleh direbakkan bila saya pergi makan kat kedai berkumpul 2-3 orang sekaligus, ataupun bila pegang cawan ke bekas minuman yang ada virus ataupun orang bersin sebelah, orang mungkin virus boleh. Jadi dia orang macam tak percaya. Jadi bila tak percaya, jadi itulah jadi apabila adanya PKP ni, walaupun kerajaan dah bagi undang-undang peraturan supaya untuk mengurangkan hubungan antara sama manusia ni secara seduhan dan sebagainya, jadi orang tak percaya benda tu. Tak percaya. Bila dah kena baru dia tahu. Sebagai contohnya, jangkitannya hanya bermula pada satu orang saja, satu virus saja. Kalau ada satu orang jangkiti, kita tanpa sedar, bila tak dikawal, virus ni boleh orang berkenaan dah mendapat virus tu, virus membiak dalam tubuh badan tu dan dikeluarkan melalui bersin, pernafasan, apa-apa sajalah. Jadi kepada orang yang berdekatan, baru dia tahu. Sebagai contoh macam raya baru ni yang saya dengar cerita dekat KL Ceras. Satu keluarga sebab dia buat lawatan sampai 5-6 orang sekaligus kena. Jadi semua dah positif. Ini sebab satu orang saja, jadi dah ada satu kluster baru COVID-19. Okey. Di universiti perkara ni tak ada masalah, kita faham sebab banyakkannya, majoritinya pandai-pandai, bijak pandai selalulah. Sentiasa up to date dengan macam-macam ilmu, pengetahuan, bukan saja daripada classroom, juga daripada kawan-kawan. Internet pun bagus, boleh berhubung 24 jam, ikut WhatsApp lah, ikut Telegram lah, ikut email, masing-masing faham dia ni. Jadi dia memang kita pada awal mengalu-ngalukan sepatutnya ada PKP secepat mungkin. Kita lambat sikit buat PKP, Malaysia lambat sedikit buat PKP, bukan berbanding dengan negara lain, berdasarkan kepada kemasukan virus berkenaan individu yang dijangkiti virus berkenaan ke Malaysia. Sepatutnya kita dah buat awal, tapi alhamdulillah dia bagi saya amat berkesan lah. Dan kita sedar benda ni
mungkin ada negatifnya dari segi kita tak boleh mengadakan setakat ni UC tidak dibenarkan mengadakan lecture, kuliah secara fizikal lah, secara classroom tak boleh. Dan juga pelajar juga setakat ni tidak dibenarkan masuk pada dalam makmal untuk buat pendidikan, sebab ramai kan dalam makmal. Jadi kita masih menunggu SOP yang tentu supaya pelajar berkenaan dibolehkan membuat pendidikan dalam makmal Malaysia. Jadi tapi satunya lah masalahnya diorang ni, ada student, pelajar-pelajar yang balik kampung lah, yang baru-baru sebelum raya ni ramai yang balik kampung, dan sekarang ni memang dia tak dapat balik lah ke UC lah, kena tunggu tahun depan. Kuliah akan dibuka daripada tahun depannya. Di UC pun faham keadaannya, jadi kuliah akan dimula pada depan. Jadi pihak UC sebenarnya tak ada isu buat hal ni, mengalu-alukan ni. Dan seminar kita jalankan melalui aplikasi internet, Zoom dan sebagainya memang kita jalankan. Dan juga penilaian juga kita melakukan atas internet. Dan juga samping itu kita juga bagi seminar-seminar yang berkaitan untuk pensyarah mengikuti dan juga pelajar mengikuti lah daripada masa ke semasa. Tak ada isu sebenarnya. Okey. Terima kasih Datuk. Penjelasan yang agak baik. Kita ingin kembali kepada Dr. Anwar. Masalah kita mengenai COVID-19 ini sebenarnya walau apa pun kita buat masih lagi belum ada dia punya penawar vaksin. Maka keadaan yang sama ini tak menentu dan mungkin berterusan. Jadi untuk menghadapi keadaan yang tak menentu ini, adakah kita orang Islam perlu mengubah cara hidup ataupun orang Melayu mengubah cara hidup untuk mengekalkan PKP ini, ataupun apakah yang perlu kita buat untuk menghadapinya sehinggalah COVID-19 ni jumpa dia punya vaksinnya, Doktor? Ya, baik. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah, saya tadi awal-awal tadi lupa nak ucap terima kasih kat MDN sebab jemput saya juga ada dalam forum ni. Terima kasih. Ya. Jadi apabila berlaku saja PKP ataupun umat Islam kita dilanda dengan wabak COVID-19, maka adakah soalannya kita perlu mengubah norma-norma kebiasaan kita? Kalau saya ingin menyentuh dari aspek mungkin keagamaan, selama ni kita boleh pergi semayang tanpa ada halangan. Orang-orang yang saya sebut ni saya terus terang je lah, sebab kita tengok kalau golongan yang berpencen contohnya kan, mengaji Quran, surau memang penuh kan. Kalau tak ada tu saya yakin dan percaya macam mana disebut oleh para asatizah, doktor-doktor dan prof sebelum tadi, memang ramai yang mungkin ada rasa tak sabar. Kita takkan boleh lagi mungkin dalam masa terdekat macam mana yang dilaporkan oleh pengarah kesihatan kita, Datuk Hisham, dan apa yang kita dengar di media massa dan sebagainya, keadaan ini memang dijangka akan berterusan dan lama. Dan kita tengok sektor pendidikan contohnya ataupun sektor sosial seperti agama ni adalah sektor yang paling lambat akan pulih. Maksudnya akan lambat nak kembali macam biasa berbanding dengan ekonomi dan sebagainya. Maka kita memang menjangkakan keadaan ini. Mahu tidak mahu qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Maksudnya katakanlah tidak ada satu benda pun yang akan menimpa kita sebagai umat Islam, mahupun yang bukan Islam sekalipun, seluruh makhluk di muka bumi ini, tidak akan ada satu benda yang menimpa kita melainkan telah Allah Ta'ala catatkan. Memang ada dah benda tu dalam takdir Allah. Jadi COVID-19 ni berlaku, pertama sekali memang kita perlu bersabar atas ujian. Sebab Allah Ta'ala memang sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Allah Ta'ala kata aku akan uji kamu manusia dengan ketakutan. Kita COVID-19 memang kita takut. Ke mana pun wa basyiris sabirin. Maksudnya akhir sekali Allah sebut berilah berita gembira pada orang yang bersabar. Jadi yang pertama kita selaku umat Islam, kita mesti tunjukkan kepada
akhlak diri kita, yang pertama kita mesti tunjukkan kepada diri kita bahawasanya kita beradab dengan Allah. Apabila Allah Ta'ala memberi kita satu-satu ujian, dan ujian itu seperti wabak ni, dia bukan berlaku hanya kepada orang yang makan kelawar tu saja, dalam bahasa kasar saya sebut, tetapi dia akan tertimpa ke atas seluruh manusia. Maka pertama sekali mesti kita kena sabar. Sabar itu kita sebut separuh daripada iman. Tetapi seperti mana apa yang disebut oleh Prof Azmi tadi, Datuk Prof Azmi tadi, dan Dr. Fadilah sangat menarik perhatian saya, kan, apa yang berlaku di Kelantan dan sebagainya, mungkin menampakkan sedikit ketidaksabaran kita dalam menangani wabak COVID-19 dan dalam berhadapan dengan satu situasi baru yang kita tak biasa hadapi. Biasa kita Jumaat kena pergi semayang, tiba-tiba tak boleh. Mungkin hak tu orang lelaki seronok, dia kata tak payah pergi semayang. Tapi benda-benda lain dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh pergi shopping mall macam dengan anak-anak macam selalu, dia tak boleh dia pergi ke kelas macam selalu. Jadi pertama, mesti orang Islam ini mesti menunjukkan akhlak yang tinggi dengan menunjukkan kesabarannya. Dan kesabaran tu akan diterjemah melalui bagaimana kita ini mematuhi pemerintah. Dan dalam soal COVID-19 ni pada saya, para penonton Facebook yang sedang menonton dan seluruh warga Malaysia, kesabaran ni tinggi nilai dia. Dan juga saya sebutkan di sini, bila kita mentaati pemerintah dengan mematuhi SOP yang digaris pandukan oleh pihak berkuasa, sebenarnya kita mendapat pahala dan juga mendapat rahmat daripada perbuatan kita tersebut. Dan memang ada hadis pun, selagi mana kita, kalau kita ditimpa satu musibah wabak dan kita kekal dalam daerah tersebut, tempat tersebut dengan sabar dan muhasabah, maka kita dapat pahala seperti pahala syahid. Maka sabar, dan kemudian yang kedua, mesti kita mematuhi pemerintah. Mematuhi pemerintah kalau dalam aspek agama, kalau saya dalam bidang itu, saya sebut dalam bidang itulah. Maksudnya dalam bidang agama sampai sekarang kita belum boleh dibenarkan lagi menjalani norma-norma keagamaan seperti biasa. Solat Aidilfitri kita tak boleh baru ni. Memang ramai sedih. Saya sendiri pun tak biasa. Tapi peluang yang ada, norma-norma baru ni adalah untuk juga kita mempelajari sesuatu yang baru. Sebenarnya banyak hikmah saya nak sebut. Bila kita bersabar, kita akan nampak positif. Bila kita mengeluh, kita akan nampak negatif. Contohnya, para asatidzah tak boleh ceramah secara fizikal di masjid-masjid. Dengan cara demikian, Allah Ta'ala nak bagi kita kesedaran maksudnya pentingnya celik teknologi. Bagaimana untuk menggunakan teknologi macam Zoom, contoh yang sesimpel ini, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tanpa perlu pergi ke satu tempat bersusah payah. Ada hikmah maksudnya. Duit minyak safe, tenaga mungkin safe. Dan sebenarnya capaian terhadap ilmu pengetahuan tu lebih luas. Macam sekarang kita buat Facebook Live, seluruh dunia, seluruh Malaysia boleh tengok berbanding dengan kita bagi di masjid saja. Jadi sebenarnya datangnya ujian itu, kita bersabar, kemudian kita mesti mentaati pemerintah. Itu saya nak sebutlah, ramai pensyarah-pensyarah, penceramah-penceramah mengeluh. Kadang-kadang kita ni dah patuh dah penjarakan sosial. Bila tengok pergi ke supermarket, kita tengok kadang-kadang awal-awal PKP, saya masih ingat saya pergi dekat Nilai ni ada satu shopping mall. Saya tengok masa tu tak dibenarkan suami isteri lagi. Dan mereka beragama Islam. Dia tahu pemerintah mengarahkan jangan keluar melainkan ketua keluarga. Tapi masih lagi suami isteri keluar. Dan perkara-perkara apabila kita melanggar arahan pemerintah yang bertepatan dengan syariat, kerana pemerintah mengarahkan kita mengawal pergerakan untuk mengekang wabak ini sebenarnya yang disebut oleh Datuk Prof Azmi tadi. Tapi kita langgar pemerintah punya arahan yang memang sepatutnya kita ikut, maka dia menatijahkan saya sebut tadi, fasad. Maka wabak itu berterusan. Nah, apabila masyarakat Malaysia makin sedar, baik Islam dan bukan Islam, makin sedar bahawasanya memang penting untuk patuhi SOP kerajaan bagi ini, nampaknya memang betul-betul berjaya untuk mengekang penularan wabak COVID-19, maka dia menatijahkan kebaikan kepada kita dan kita tengok kes-kes COVID-19 itu makin berkurang, melainkan pada warga asing. Saya nak sentuh sikit kenapa warga asing jadi begitu, kerana mungkin dia tak rasa negara ni negara dia, apa jadi pada dia pun mungkin perkara tu dia bukan negara dia, so apa dia risau kan. Jadi dia belum ada kesedaran itu, dia tidak ada rasa cinta berbanding dengan kita
inilah tempat kita mencari rezeki dan sebagainya, dan kita memang merasa susah dengan keadaan ini kalau berterusan. Kalau tanya saya, bersedia ke nak teruskan lagi, jawapan saya tak sama macam Dr. Fadilah tadi. NGO mungkin bersedia, tetapi sebenarnya sektor pendidikan, macam pendidikan dan sebagainya, kalau berterusan perkara ni, memang sektor pendidikan memang macam IPT nampak gaya memang terpaksa meneroka banyak-banyak lagi cara-cara baru untuk PDP online dan sebagainya. Itu mungkin perkara yang saya nak sebut. Dan Datuk tidak lupalah benda yang saya nak sebut, mungkin satu perkara yang terakhir lah kot saya nak sebut. Bila berlaku wabak seperti ini, memang kita kena kembalikan urusan kehidupan kita, betulkan, alignmentkan balik pergerakan aktiviti kita harian, kita muhasabah balik. Adakah kita selama ini bergerak di atas muka bumi mencari rezeki dan sebagainya mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh? Adakah kita melakukan maksiat yang menyebabkan sehingga Allah Ta'ala murka dan menurunkan kesemikian COVID-19? COVID-19 ni salah satu contoh aja daripada kekuasaan Allah. Allah Ta'ala boleh aja nak menurunkan wabak-wabak lain yang kita tak pernah dengar. Dan sebelum ni pun dah banyak wabak pun kita dapat kerana kesilapan daripada pihak kita sendiri kan. Jadi itulah, kita selaku umat Islam mungkin kita perlu banyak mujahadah. Usaha tidak boleh tinggal. Usaha perlu dilakukan. Selaku rakyat biasa macam kita ni umat Islam, usaha kita yang paling tinggi, yang paling boleh kita buat ialah dengan cara mematuhi apa yang kerajaan suruh. Itu kalau kita patuh, itu usaha yang boleh kita buat. Kemudian kita tawakal. Doktor. Ya saya. Dr. Anwar. Ya, ada saya. online satu question untuk you. Allah. Orang ramai bertanya. Sekejap, saya nak baca soalan ni. Soalan ni bagus. Adakah dalil atau ayat Al-Quran mengajar cara untuk menangani wabak penyakit ni? Cara-cara untuk menghadapi. Adakah satu panduan? Ada apa cara yang dikeluarkan oleh ayat Quran atau hadis untuk menangani dengan cara lebih baik supaya dapat menyelesaikan perkara ini? Terima kasih. Baik, dalam hal ini kalau ditanya secara spesifik ubat yang nak digunakan sebagainya, memang itu tidak ada satu kod seperti itu dalam Al-Quran ataupun hadis untuk kes COVID-19. Kalau penyakit lain mungkin ada. Tetapi apa yang saya nak sebut, Al-Quran dengan hadis dia ada gariskan panduan umum. Panduan umum untuk kita nak mencegah daripada dapat penyakit, dan juga kalau berlaku wabak macam ta'un dan juga COVID-19. Antaranya firman Allah, ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu adalah yang pertama. Maksudnya dari segi pencegahan daripada berlaku ini ialah antaranya mungkin kita boleh ambil di sini, makanlah perkara-perkara yang halal dan tayyibah. Maksudnya pemakanan kita mesti jaga, kerana kita pun tahu COVID-19 ni berlaku atas sebab faktor pemakanan yang salah. Jadi cara mencegahnya ialah dengan kita mengambil dan memilih makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah dan juga tayyibah. Halal lagi suci, bukan halal saja. Panjang ceritalah kalau halal tayyibah ni kan. Kemudian hadis juga ada kod tentang apabila kita mendengar berlakunya penyebaran wabak di satu tempat, hadis sebut fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Maksudnya kalau kita dengar satu wabak tu ada pada satu tempat, satu negeri, satu kawasan, jangan kamu masuk dalam dia. Dan kalau kamu berada di dalam tempat tersebut, jangan keluar pada dia. So itulah dalil yang menjadi pegangan saya ingat dan menjadi tunjang ataupun asas kepada arahan kawalan pergerakan. So arahan kawalan pergerakan itself adalah merupakan salah satu cara pencegahan yang memang dianjurkan oleh Islam. Wallah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Anwar. Saya ingin bertanya kepada Dr. Mazlan. Sebenarnya Allah memang meminta orang Islam sebagai khalifah dan menjadi peneraju kehidupan dunia yang betul yang telah diberi oleh Allah SWT.
Adakah Dr. Mazlan kita gagal untuk menjadi khalifah ataupun apakah sebab-sebab kenapa perkara ini berlaku? Saya ingat peranan untuk memakmurkan dunia ini, kelestarian dunia ini adalah memang Allah letakkan kepada kita orang Islam. Di mana silapnya ni Dr. Mazlan? Silakan. Ya, terima kasih Datuk. Saya melihat masyarakat Islam ni sebahagiannya mereka memang komitmennya terhadap Islam tu memang kuat, tetapi ada sebahagian di kalangan umat Islam ini dia seolah-olah tidak memahami hikmah. Seperti yang disebut tadi oleh Ustaz tadi, Dr. Anwar tadi. Contohnya dalam masalah dalam syariat Islam contohnya. Sebenarnya Islam ni agama yang sempurna. Banyak daripada suruhan-suruhan Allah Taala itu sebenarnya kalau kita kaji secara dalam, secara saintifik, memang dia bagus, dia baik. Saya beri contoh. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan makan babi? Meskipun ahlul kitab dalam Alkitab ada sebut larangan makan babi, tapi ada ahlul kitab yang makan babi. Babi ni, orang yang makan babi ni, makan khinzir ni, dia ingat khinzir babi itu seperti lembu atau kambing. Seolah-olah begitu. Sebab di dalam satu ayat dalam Alkitab ada sebut oleh kerana babi itu dia berkuku belah, iaitulah kuku bersela panjang. Maksudnya ayat tu nak beritahu bahawa orang yang makan khinzir ni, dia ingat khinzir tu dia macam kambing sebab dia berkuku belah. Dan tidak memamah biak. Bahasa Inggerisnya dia sebut ruminant. Rupa-rupanya babi itu dia bukan ruminant. Ruminant ni maksudnya dia ada 4 perut. Tapi khinzir ada 1 perut. Khinzir itu dia menyerupai manusia. Monogastrik, 1 perut. Jadi 1 perut dengan 4 perut, 1 perut pencernaan dia 4 jam. 4 perut pencernaan 24 jam. Jadi khinzir ni dia tidak boleh menapis. Sistem pencernaan dia tu 4 jam tu tak cukup. Jadi banyak kemudaratan yang ada dalam tubuh khinzir tu. 1400 tahun dulu Islam sudah hajar ni. Kerana ada 4 ayat yang melarang makan babi. Adakah orang Islam faham tu? Orang-orang barat di Eropah sana, di Amerika yang masuk Islam, yang convert pada Islam ni, kerana mereka mengkaji, mereka menjadi manusia yang cukup berkualiti. Sebab dia kaji sistem pencernaan lembu dengan babi itu sendiri, dia masuk Islam dah, dia lihat. Macam juga sembelihan contohnya. Sembelihan dalam Islam. Orang Islam tahu sembelih tapi dia tak tahu hikmah sembelih tu kenapa. Maka kualiti dia sebagai seorang khalifah tu dia tak capai. Kenapa Islam mewajibkan sembelih? Sembelih cara Islam ni kena putuskan 3 salur. Salur makan dia, salur nafas dia dan 2 arteri darah dia. Arteri karotis dengan jina jugularis tu dia kena putus. Sembelihan dalam dunia ni ada 3 cara. Satu cara orang di benua India. Orang bukan Islam di benua India, dia pancung. Dia kata bagus pancung ni. Kemudian orang barat, dia stunning. Dia pensangkan binatang tu. Dia kata bagus juga. Tapi Islam mewajibkan kita sembelih di depan. Dengan memutuskan 3 salur darah tadi. Kita kata bahawa cara selain daripada Islam tidak baik. Sembelihan cara Islam yang paling baik sekali. Tapi kebanyakan orang Islam tidak faham tu. Hikmah tu dia tidak faham. Maka tidak tercapai. Sebab kalau dipancung haiwan ni,
Di belakang leher tu dia ada saraf tunjang. Saraf tunjang tu putus menyebabkan saraf yang menyambung antara otak dengan jantung terputus. Maka binatang yang dipancung itu, darah tu tidak dapat dipam oleh jantung dia keluar sikit. Demikian juga stunning, bila stunning binatang tu pengsan, dia tak boleh mengeluarkan darah. Sedangkan dalam Islam bila kita sembelih di depan memutuskan 3 salur tadi, saraf tunjang masih menyambung. Saraf jantung dengan saraf otak masih bersambung. Jantung mengepam darah 3 kali ganda lebih kuat daripada biasa. Menyebabkan darah dialirkan semaksimal mungkin. Sebab sains menjelaskan bahawa dalam darah itu ada ejeng-ejeng dia. Bakteria, virus, parasit-parasit dikeluarkan. Jadi saya pengalaman lah bila berdakwah ni. Saya lihat yang kebanyakan jemaah-jemaah yang datang tu yang regular lah, yang datang tu orang tu je. Jadi bila kita menyampai pada mereka, seolah-olah masuk telinga kanan, dia keluar telinga kiri. Dia rutin begitu. Bulan depan dia sama juga. Ya. Jadi bagi saya dakwah ni dalam Islam ni, dakwah ni dalam masyarakat Islam ni kita kena peluahkan sikit. Untuk mencapai matlamat yang Datuk sebut tadi, matlamat menjadi khalifah. Dakwah dengan cara orang umat Islam perlu memahami hikmah dia. Dia praktik betul. Misal kata dia baca Quran. Banyak orang baca Quran tapi tidak faham. Tidak mengambil apakah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Saya fikir tu umat Islam ni akan jadi lebih berkualiti, akan mencapai tujuan menjadi khalifah tadi itu apabila mereka mengambil pemahaman di atas ajaran Al-Quran dan hadis ini. Ya, ajaran agama yang maha suci ini, kalau mereka ambil pengajaran-pengajaran itu secara mereka memahaminya, insya-Allah kita akan mendapati syarat seperti yang disebut. Zaman dulu, zaman Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat dulu, Nabi dapat menghidupkan satu generasi yang cukup hebat. Kalau kita kaji sejarah Islam dulu hebat. Sebab tadilah ilmu dan amal tadi. Ilmu tu mereka amalkan, mereka faham. Tidak seperti akhir zaman kita ni, banyak ilmu tu banyak tetapi dia tidak mencapai tahap kualiti seperti umat-umat yang terdahulu. Okey, terima kasih Doktor. Sebelum saya bertanya pasal soalan ekonomi kepada Dr. Fazilah, saya ingin rujuk kepada Datuk Dr. Azmi dulu. Saya ingin menyambungkan soalan saya berunsur sebagai khalifah Islam ini. Adakah Dr. Azmi, orang Islam ni di samping apa yang telah dikatakan oleh Dr. Mazlan tadi, bahawa kita kekurangan dari segi teknologi untuk mensesuaikan hidup, menangani kehidupan di dunia ini, kita tidak mempunyai teknologi yang sesuai untuk kita menjadi khalifah kepada alam bumi ini. Tetapi kita biarkan orang bukan Islam mendapat teknologi yang tinggi dan menjadi rakus dalam memanipulasikan sistem teknologi di dunia ini, menghinggakan kita menjadi mangsa kepada kerakusan itu. Contohnya COVID ini salah satu daripadanya, dan banyak lagi teknologi yang menyebabkan alam ini mati dan rosak. Apa cadangan Datuk supaya benda ni boleh diubah, boleh ditingkatkan lagi teknologi kelestarian orang-orang Islam? Datuk. Terima kasih Alim. Teknologi ni adalah ilmu. Ianya memang semestinya datang daripada Allah lah. Sebab ilmu ni memang asal usulnya memang baik lah. Tapi cara penggunaannya lah mungkin yang digunakan di sini mungkin ada yang ke arah kebaikan dan mungkin ada ke arah kerosakan ataupun keburukan. Seperti saya rasa Datuk Alim nak tahu pasal asal usul COVID-19 ni kan.
Sebab ada yang mengatakan COVID-19 ni asalnya merupakan virus yang dicipta yang dimanipulasikan oleh manusia dalam makmal menggunakan teknologi tertentu lah. Ada yang menafikan, itu wallahualam, kita tak tahu. Apa pun virus ni, kalau kita nak reka cipta, nak baiki semula, nak jadi lebih buruk, boleh. Kita manusia ni boleh buat dengan dengan izin Allah lah. Tapi dalam makmal, kalau dari segi logik memang boleh dibuat. Jadi malangnya, kebanyakan ilmu ni sepatutnya umat Islam sepatutnya bersikap dahagakan ilmu. Maknanya mesti tamak kepada ilmu, bukan yang ada gunanya lah, bukan tamak ilmu tak dipakai, tak buang masa je lah. Kena mana-mana sebaik manusia ni orang yang berilmu kan. Jadi kena cari ilmu. Tapi kebanyakannya saya nampak lah, bila seseorang tu dah belajar sesuatu, dia kata dah cukup dah. Nak buat apa lagi? Kita kalau ada pun kita tak boleh pakai, dan kita tak boleh buat mati pun. Itu sebab dia tak fikir kepada untuk masa depan umat manusia. Sebagai contoh dulu, kalau kita belajar, katakanlah kita belajar sesuatu dalam satu bidang, cuba kita tambah bidang yang lain. Kita mencari bidang yang lain, tambah. Apa rakan-rakan kita cakap, tak cukup lagi ke? Kan? Nak tongkat langit ke? Jadi persepsi itu lain. Padahal kita dari segi ilmu ni kita boleh belajar sebanyak mana yang kita nak, kan? Dan kita cuba cari apakah dari segi aplikasinya. Sebagai contoh, nak buat vaksin ni, negara Islam manakah yang sekarang ni menghasilkan vaksin menggunakan teknologi sendiri? Negara manakah? Malaysia tidak mampu. Okey? Sebab untuk menghasilkan vaksin ini bukan saja menggunakan teknologi untuk buat vaksin saja. Kita perlukan sumber kewangan, manusia, kepakaran manusia, teknologi, engineering, berbagai bidang. Jadi kalaulah kita tidak mendalami teknologi untuk menghasilkan vaksin, ilmu untuk mendapatkan sumber kewangan, ilmu untuk untuk melatihkan manusia yang berdaya saing, berdaya maju untuk menghasilkan vaksin misalnya. Kalau kita tak ada, memang tak dapat. Memang tak akan dapat sampai bila-bila. Kita setakat ni yang saya nampak, belum ada negara Islam yang menghasilkan vaksin daripada A to Z tu dia punya. Saya tahu Indonesia ada negara Islam menghasilkan vaksin, tapi teknologi asalnya daripada Korea untuk menghasilkan vaksin hepatitis. Sebagai contoh, dia tu bukan start daripada kosong. Dia cuma, maknanya dia mendapatkan framework ataupun kita kata copy lah, dapatkan teknologi daripada Korea menghasilkan vaksin. Tapi belum ada lagi yang daripada A sampai kepada Z dibuat sendiri. Jadi kita sebagai umat Islam ni kena sentiasa bersedialah, sebab melalui dengan teknologi ni kita boleh menolong ummah, menghasilkan sesuatu yang amat bermakna untuk menolong ummah. Sebagai contoh tadi Zoom suatu tu yang bagus, tapi ada ke umat kita yang menghasilkan apps yang sebagus ini? Sehingga kan nampak simple je Zoom ni. Tadi kita ada cakap ni, Zoom sekarang ni sudah bernilai lebih pada 50 bilion US dollar. Nilai Zoom sekarang ni. Jadi lebih tinggi daripada kebanyakan apps yang kita tahu. Jadi nampak simple, tapi kita tak ada ilmu kita masih tak boleh buat. Jadi itulah kita nak menyuruhkan ni, apa-apa peluang untuk mendapatkan teknologi, ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, kita wajib kepada kita ni untuk berusaha sepenuhnya untuk mencari ilmu yang berkaitan, supaya umat kita mendapat kebaikan, mendapat kelebihan berbanding pada umat yang lain pada Islam.
Terima kasih Datuk. Cuma saya kira cabaran untuk umat Islam menjadi khalifah itu agak belum tercapai. Cuma di peringkat masa Nabi dan juga masa kegelaman Islam. Ini adalah satu cabaran yang besar untuk kita, sama ada seperti Datuk dari segi teknologi saintis, sama ada Dr. Anwar sebagai ulama dan daripada Dr. Mazlan sebagai pendakwah dan juga Dr. Fazilah sebagai orang yang mengamalkan nilai-nilai Islam itu di khalayak ramai. Jadi seterusnya forum kita ini, dialog kita ini, kita akan masuk aspek ekonomi. Jadi untuk Dr. Fazilah, semalam Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin telah mengumumkan pakej ransangan untuk menolong rakyat, ransangan ekonomi dan berbagai ransangan. Dan sebelum ini pun Tan Sri Muhyiddin telah mengumumkan juga satu ransangan untuk ekonomi, membangunkan semula ekonomi kita yang telah dirobek oleh COVID-19 ini. Jadi saya ingin mendapat reaksi daripada Dr. Fazilah. Apakah ransangan ini betul-betul baik untuk NGO dan juga masyarakat kita, ataupun apa pandangan doktor? Silakan. Terima kasih Datuk. Pembentangan bajet ataupun lancaran ekonomi jangka masa pendek dan jangka masa panjang untuk prihatin ya, bajet prihatin untuk rakyat rasanya sudah dua kali. Dua kali Perdana Menteri kita di bawah Perikatan Nasional ni telah pun membuat satu bajet yang begitu meluas kalau kita tengok, melimpah ruah tahu. Dia turunkan bajet tu hinggakan rakyat rasa rakyat seolah macam alfa dan lupa. Wow, kita seronok dengan nikmat yang diberikan oleh Perdana Menteri kita yang baru ni. Apa yang saya lihat, NGO tidak ada apa-apa kelebihan ya dalam rancangan ekonomi yang Perdana Menteri dan pihak kerajaan bentangkan, tetapi pada nikmat untuk rakyat sangat berkesan. Yang pertama saya tengok apabila rakyat ni ada banyak level, kita tengok rakyat yang di bawah downstream ni yang tidak ada pendapatan yang terjamin, dari pagi makan pagi, dan sangat sesuai lah kalau kerajaan bagi penambahan bantuan prihatin nasional dan sebagainya. Tapi ada lagi yang tidak menyeluruh. Keseluruhan peringkat luar bandar dan keseluruhan seluruh Malaysia yang saya tengok. Tapi Datuk, saya nak juga ingin memberitahu satu perkara tentang ekonomi. Kita ada dua perkara tentang fitrah kehidupan akhir-akhir ini berlaku COVID-19. Pertama, yang kerajaan lupa, yang saya tak tahu mungkin kerajaan tidak ambil peduli, tentang kenapa COVID-19 ini berlaku di dalam keadaan politik yang kurang stabil. Kedua, kerajaan juga memikirkan tentang ekonomi itu adalah duit fitrah ataupun keuangan. Kita dalam lumrah kita ada dua. Satu kita ada agama, satu kita ada wang. Kedua-dua ni kalau agama tak cukup kita akan hilang pedoman, dan kalau kita tidak ada cukup keuangan pun kita akan menuju hilang pedoman. Jadi apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri beberapa hari dan hari dan semalam pun saya masih melihat lagi jangka masa pendek punya pembentangan perancangan ekonomi lebih kurang 35 bilion memang betul-betul memberi nikmat kepada rakyat, dan rakyat jelata akan rasa gembira dan terikat hati oleh keadaan yang berlaku yang Perdana Menteri bentangkan beberapa hari ini dengan Kementerian Keuangan. Tetapi pihak NGO, ini saya melihat daripada pihak NGO sendiri NGO ada peranan masing-masing di atas fakta akta tubuh kita sendiri, tujuan dan matlamat kami untuk menubuhkan sesuatu badan bukan kerajaan. Kami juga ada peranan yang besar kepada kerajaan, yang mana kalau kita tengok di sini bangsa Melayu, bangsa tamadun yang paling agung di dalam dunia, dan bangsa Melayu ini bangsa yang penuh dengan ilmu yang hebat-hebat. Tetapi apabila kita tengok Profesor Mazlan tadi dan Profesor Dr. Anwar, juga Profesor Dr. Azmin,
selalu kita tekankan ilmu. Ilmu tak cukup, ilmu ada tapi tak ambil khalifah, ilmu ada tapi khalifah tak dapat dicapai. Dan kesan khalifah juga tidak cukup keberkesanannya. Sedangkan kita mempunyai agensi-agensi kerajaan cukup luas dalam kabinet kita. Kita ada JAKIM, kita ada segala kementerian keagamaan, kementerian wanita, kementerian berbagai-bagai kementerian integriti dan sebagainya. Apa yang saya ingin tegaskan, maaflah pada hari ini, bagi NGO saya lah, ya Datuk, NGO saya adalah NGO pertubuhan keturunan Cik Siti Wan Kembang, iaitu keturunan paduka raja Cik Siti, seorang wanita yang unggul, seorang raja perempuan yang telah dihilangkan dan dilupakan, dan wirawati Melayu yang pertama dan meninggalkan banyak sudut-sudut ilmu. Apabila kita melihat bangsa Melayu, agama Islam adalah agama yang awal setelah dibangkitkan peringatan melalui perlembagaan Al-Quran, ayat suci Al-Quran, maka itulah Islam. Dan yang kedua, apa yang saya tekankan di sini, Melayu ni sebelum awal-awal abad pun Melayu dah ada. Artinya Melayu ni satu bahan antik, bahan pusaka yang begitu cantik. Warisan yang begitu unggul, begitu hebat daulatnya. Tetapi kenapa ilmu-ilmu yang kita selalu bincang menjadi khalifah tidak menjadi satu bahan, satu intipati yang begitu cantik, begitu boleh kita gunakan. Kita juga ada rukun negara di dalam negara. Satu prinsip yang begitu keramat. Kenapa kita abaikan rukun negara? Rukun negara kita jelas, kita ada sini kepercayaan kepada negara dan sebagainya, keluhuran perlembagaan. Tapi apabila kita melakukan satu keputusan, ya, kita nak melakukan satu keputusan dari segi ekonomi ke, pendidikan, sosial dan sebagainya, kenapa kita tidak berlandaskan pegangan kita kepada rukun negara tadi? Kita ada rukun iman, kita ada rukun negara. Kita lupakan semua kita ada sebagai satu slogan. Jadi apa yang saya masuk di dalam Majlis Dakwah Negara beberapa bulan yang lalu sebelum PKP, saya ingin meletakkan sudut ekonomi dan sudut rohani, roh kita, DNA kita di dalam jiwa kita untuk meletakkan satu warisan pusaka bangsa ini, untuk kita kumpulkan semua ilmu itu di bawah satu kedaulatan negara kita. Mestilah putus. dalam sebuah negara Islam yang bertamadun tinggi. Apa yang saya telah bagi cadangan, ya, kepada Kementerian Pelancongan. Ekonomi di dalam Kementerian Pelancongan dan Kesenian dan Budaya hanya berasaskan ekonomi semata-mata, meletakkan warisan pusaka itu untuk memberikan natijah ekonomi semata. Sedangkan rakyat di bawah, rakyat jelata tidak memahami apa arti warisan. Semata-mata menggunakan produk warisan untuk menjana ekonomi semata-mata. Apakah salahnya kalau kita turun ke bawah, angkatkan balik semangat patriotisme itu kepada rakyat jelata, mengenal kembali erti pusaka bangsa Islam ini, pusaka bangsa ilmu ini, pusaka bangsa Melayu ini sangat besar. Maka itulah integriti yang kita alami itu, yang kita gunakan balik ini. Dan apa yang berlaku di dalam COVID-19 ini untuk kita muhasabah balik pembaharuan perubahan sosial budaya kepada alaf baru dengan kesan muhasabah diri di atas COVID-19. Jadi pihak kerajaan juga dan pihak Majlis Dakwah Negara, saya yakin boleh berdakwah menggunakan Majlis Dakwah Negara untuk mengimplementkan kepada Perdana Menteri kita, bukan sekadar memberi ekonomi semata-mata untuk melancarkan perancangan rancangan ekonomi yang seperti instan, yang kita melihat macam instan saja. Rakyat akan alpa sementara menunggu mendapat nikmat. Tapi selepas ini, selepas PKP, apa yang kita perlu buat? Selepas PKP, apa yang kita telah muhasabah diri? Jadi kita boleh merancang, duduk bersama-sama, membuat satu cadangan khusus kepada Perdana Menteri. Saya ingin memberi satu cadangan, wujudkan sebuah kementerian warisan pemusakaan negara. Kedua, wujudkan Majlis Pemusakaan Warisan Negara ini supaya di dalam akid negara, muzium, intipati, JAKIM, keagamaan semua diletakkan di bawah Kementerian Pemusakaan Negara itu tadi, agar Islam ini menjadi satu agama yang pusaka kepada bangsa kita, agama kita, bangsa Melayu kita. Dan satu lagi, kita mesti meletakkan juga kementerian ini di bawah Majlis Raja-Raja Melayu, dan bangsa-bangsa lain akan mengikuti
dan kita mengangkat agama Islam itu tadi, meletakkan tempat yang tinggi supaya perlembagaan negara kita tidak boleh terjejas di atas ketetapan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Saya yakin pada depan hari setelah COVID-19, saya tahu COVID-19 ini dan saya memahami fitrah Allah Ta'ala memberi musibah kifarah kepada bumi dah terlampau lama sakit. Maka COVID-19 ini hadir untuk mencuci sifat-sifat rohani, sifat kita supaya menjadi kita sederhana, tidak berkumpul ramai-ramai, menjebak kita jadi ego, jadi riak dan sebagainya. Dengar ramai orang kita disokong, sebenarnya kita tak disokong pun, kita membeli manusia ramai untuk menyokong peribadi kita. Saya rasa itu sudah sampai masa. Rakyat sekarang ni tidak perlu lagi berkumpul ramai-ramai kerana diri kita sendiri, kita duduk kat rumah seorang pun kita boleh menilai sifat-sifat khalifah yang ada sekarang. Dan kita boleh mengundi di atas diri sendiri menggunakan online juga tak lama lagi, menggunakan Zoom seperti Dr. Anwar cakap tadi. Saya rasa ini adalah satu perubahan besar di dalam budaya sosial budaya di atas COVID-19. Jadi ambillah pandangan, kita rasa kalau ini NGO saya menjaga keturunan dan warisan pusaka. Maka saya menekankan di sini, saya telah pun menghantar satu kertas besar, hebat untuk dibincangkan di bawah Kementerian Waris dan Pelancongan dan mereka sedang bincang sekarang dan saya ingin memohon kepada pihak Majlis Dakwah Negara, pihak Majlis Raja-Raja, institusi Raja-Raja dan semua profesor-profesor angkat balik warisan pusaka kita. Jangan menggunakan warisan pusaka ni semata-mata untuk ekonomi pelancong-pelancong datang saja. Akhir sekali, at the end of the day, dia bawa pelancong bawa COVID-19. Dan apapun kita rasa kerana kita tidak menjaga satu kekebalan warisan pusaka bangsa kita yang hilang itu. Angkatkan kembali. Banyak di dalam itulah saya rasa. Terima kasih Dr. Fazilah. Ada peluang yang baik diberi untuk doktor bercerita. Saya bersetuju sebenarnya supaya kembalikan adat Arsam dan sosio budaya Melayu berasaskan Islam itu sebagai tonggak kehidupan cara kita orang Islam di Malaysia ni. Satu cadangan yang baik. Dan juga saya ingin bertanya kepada Dr. Anwar dari aspek ekonomi dan juga kehidupan. Ramai pekerja-pekerja sudah hilang pendapatan dan juga peniaga-peniaga sudah tutup kedai dan banyak masalah-masalah sosial akibat daripada COVID-19 ini dan juga disebabkan oleh norma-norma baru. Mereka mungkin dalam proses untuk adaptasi kepada norma-norma baru ini. Apakah saranan daripada Dr. Anwar sendiri untuk orang Islam ini, samping apa yang dikatakan oleh Dr. Fazilah itu, apakah lagi yang boleh kita bagi tahu kepada rakyat kita perkara-perkara yang betul perlu dibuat untuk mereka memajukan diri mereka di dalam keadaan norma-norma baru ini? Silakan. Terima kasih Datuk. Baik, saya memang menantikan soalan tu walaupun saya bukan bidang ekonomi orangnya. Tetapi soalan tu sangat menarik kerana mungkin saya boleh sebut beberapa cadangan ataupun pandangan daripada pihak saya. Pertama mungkin sebenarnya Dr. Fadilah sebut tadi, kerajaan dah mengumumkan beberapa bantuan, siri bantuan kepada masyarakat. Dan kita sentiasa mengangan-angankan, mungkin kita sebut, mungkin ada orang yang berpandangan bahawasanya kerajaan akan membantu masyarakat selama-lamanya. Tapi apa yang saya nak sebut petang ni adalah kita perlu ada satu budaya baru ataupun sikap baru dan keluar daripada budaya lama, iaitu terlalu bergantung kepada kerajaan. Sebab apa? Sebab kita sedar bahawasanya kita tahu dan saya rasa tidak siapa boleh nafikan bahawasanya keuangan dan kemampuan kerajaan untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat ketika berhadapan dengan wabak COVID-19 ini adalah terhad. Tidak mungkin kerajaan boleh membantu sebab kita tengok kalau kita bantu pihak ni, hari ni ada suara kata kenapa tak bantu kami yang ini, kami pula tak dapat bantuan. Sebenarnya apa yang norma baru yang perlu kita terapkan ialah bagaimana pertama sekali kita perlu mungkin orang kata saya awak pekerja kerajaan sedaplah cakap, tapi sebenarnya siapa-siapa pun terkesan dengan perkara ni. Pertama mesti mengurangkan terlalu kebergantungan kepada kerajaan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku.
Yes, kita kata kerajaan mempunyai tanggungjawab itu. Umat Islam, masyarakat Malaysia semua tahu dan sedar, dan kerajaan sendiri sedar bahawasanya mereka mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah sikit sebanyak, membantu masyarakat dalam berhadapan dengan masalah COVID-19, masalah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kita harus sedar juga bahawasanya kerajaan tidak selama-lamanya mampu membantu masyarakat untuk keluar daripada masalah ini. So, apa masyarakat boleh buat? Apa yang rakyat boleh buat? Aku dah hilang pekerjaan, jadi habis segala-galanya dunia, tak gunalah kerajaan tak bantu, naiklah kerajaan apa-apa semua, tak boleh bagi duit kat aku. Mungkin dia orang boleh bagi 600, 1000, tapi setakat itu saja. Selebihnya apa yang saya ingin berpesan ialah kita selaku umat Islam tidak harus la taqnatu min rahmatillah. Di sebalik setiap ujian yang berlaku ni mesti ada hikmahnya. Mesti ada jalan keluarnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan kita belajar tentang konsep tawakal, dan kita belajar tentang konsep Allah Taala mengeluarkan kita daripada belenggu. So, pertama sekali nasihat saya ialah bagaimana cara kita terkesan dengan ekonomi itu. Kita mesti menggunakan kemampuan akal yang Allah Taala berikan kepada kita dan ability ataupun credibility yang kita ada untuk mencari satu jalan baru untuk keluar daripada kemelut ekonomi yang sedang menghadapi. Penceramah, saya sentuh dalam bidang agama, saya tak nak sentuh lah bidang orang jual baju ke apa sebagainya, tapi boleh juga saya sentuh sebenarnya. Apa yang berlaku saya lihat, keadaan COVID-19 memaksa pendakwah bebas yang mungkin saya sebut, kalau tidak keterlaluan, mungkin kita kata sumber pendapatannya adalah daripada sumber berceramah dan sebagainya. Tidak harus dengan berlakunya ini mereka hanya menantikan bantuan daripada kerajaan, sebaliknya mencari jalan untuk deliver ilmu itu sentiasa dengan kaedah-kaedah dan metod-metod yang terbaharu yang mungkin boleh diteroka. Kemudian kalau orang tu dia diberhentikan kerja, tetapi saya percaya dalam setiap diri orang ni dia ada kemahiran yang tersendiri yang mungkin berlainan daripada sektor pekerjaan. Kan? Macam ada orang dia kerja mungkin sebagai kerani, tetapi dia ada kemahiran memasak. Dia memang ada kemahiran memasak dan dia tidak pernah berniaga. Tetapi waktu PKP ni nampaknya duitnya tidak ada daripada sumber pengkeranian tersebut. Maka ini sepatutnya digunakan peluang untuk individu yang berkenaan untuk memulakan perniagaan, dan kita tahu memang Rasulullah menggalakkan perniagaan. Dan saya ingat lagi, saya ikutkan apa yang Tun Mahathir sebut ni bukan kerana parti politik sebagainya, yang silap faham. Tapi saya ingat lagi sehari dua Tun Mahathir sebut jalannya ialah orang Melayu kita kena ceburi bidang perniagaan. Maksudnya kena mencari ruang baru dan peluang baru dalam keadaan yang sedia ada. Dan tidak terlalu bergantung kepada makan gaji. Yang dah makan gaji, okey, proceed. Tapi yang terkesan kita sebut, kita tidak harus menjadi hamba Allah yang bergantung pada orang lain. Al-mu'minul qawi ahabba Allah ahabba ilallah min mu'minin dhaif. Kita tahu mukmin yang kuat itu, ciri-ciri kuat itu adalah salah satunya tidak bergantung pada orang lain. Yes, kita boleh harapkan bantuan kerajaan, tapi kita tidak boleh harapkan bantuan kerajaan selama-lamanya. Kita harus cari jalan, kita harus kreatif, kita harus membaca, kita harus meneroka peluang-peluang, kaedah-kaedah yang baru yang mungkin dapat membantu perniagaan ataupun membantu membina kita punya pendapatan dalam keadaan COVID-19. Jadi tidak harus kita berserah semata-mata tawakal tanpa usaha. Itu yang saya nak sebut. Satu hari pernah seorang hamba Allah datang kepada Nabi Muhammad SAW bawa unta dia. Dia tanya kepada Nabi, haruskah aku ikat unta ini dan kemudian bertawakal pada Allah, ataupun harus aku tawakal saja pada Allah tanpa mengikat unta? Jadi Nabi sebut, ikatlah unta itu kemudian tawakal pada Allah. Jadi kalau kita terkesan dengan ekonomi yang sedang melanda, memang kerajaan juga terkesan, semua bidang terkesan, maka kita haruslah berusaha terlebih dahulu dengan mencari jalan yang mungkin kita boleh menyelamatkan keadaan buat seketika, kan? Kerana apa bantuan yang diberikan tu tidak mungkin akan meliputi semua orang. Akan ada pihak-pihak yang tercicir, sebab yang membuat dasar, yang membuat bantuan tu juga manusia, bukannya perfect seperti ilah.
Allah saja yang maha sempurna. Bila manusia yang membuat dasar, bila manusia yang merangka bantuan, sudah tentu akan ada kelemahan dan itu akan berlaku, kita tahu. Jadi kita selaku hamba Allah, orang Islam, tidak harus berputus asa dan kena sentiasa tawakal dan usaha untuk survive dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Datuk Allah. Terima kasih banyak. Penjelasan yang jelas nampaknya dan menjurus ke arah masa depan yang baik. Saya ingin berpindah kepada Dr. Mazlan. Saya ingin meminta Dr. Mazlan rujuk juga dari segi teknologi development dan juga ukhuwah di antara orang Islam Melayu di Malaysia ini. Saya tengok memang kita berharapkan kepada bantuan rancangan ekonomi daripada kerajaan, alhamdulillah lah. Tapi kata Dr. Anwar betul juga bahawanya orang Islam itu peneraju perniagaan Islam itu dan orang-orang Islam itu yang ada peluang-peluang yang diberi Allah rezeki patut mengubah sikap dia di dalam masa PKP ini supaya lebih berusaha menolong orang-orang Islam yang miskin yang terjejas sama ada berhenti kerja ataupun lingkup perniagaan, dan juga mungkin ada usaha menambah teknologi, competitiveness dalam perniagaan dan dalam teknologi supaya orang Islam lebih berdaya maju dan tidak bergantung kepada bangsa lain. Boleh tak saya kata gitu? Minta komen daripada Dr. Mazlan. Ya, Datuk, kita lihat pengumuman ekonomi jangka pendek semalam tu, saya membuat kesimpulan kerajaan berusaha nak memuaskan kepada semua golongan yang dianggap terjejas dalam PKP ni. Bantuan tu tidak ada masalah walaupun banyak bantuan yang diberikan kepada rakyat itu berbentuk one-off. Tambah pula dalam situasi politik yang panas sekarang ni, mana-mana siapa yang jadi kerajaan, dia akan berusaha untuk memuaskan rakyat dengan bantuan yang sewajarnya. Rakyat berterima kasih kepada package yang prihatin ini. Cuma bila balik kepada soalan Datuk tadi, dan soalan yang sebelumnya tadi tentang tanggungjawab kita ni sebagai khalifah Allah ni, umat Islam tidak akan dipandang tinggi sekiranya kita ni menjadi umat yang sekadar hanya meminta, sekadar mengharapkan. Kita akan dipandang lebih tinggi sekiranya kita rakyat yang boleh berdikari sebenarnya pada masa yang sama dia boleh bantu negara ini dengan sendirinya. Kadang-kadang kita rasa pelik bila kita kaji, kita lihat antara negara umat Islam dengan negara bukan Islam, contohnya. Ini kita orang akademik ni kadang-kadang bila kita ada kawan-kawan kita yang dari negara-negara asing, kita kongsi pengalaman. Contohnya negara Korea, negara-negara maju setengah-setengahnya kita tengok. Konsep membantu tadi dengan berusaha itu, nampaknya negara bukan Islam ni lebih menepati ciri-ciri Islam gitu. Contohnya ada masyarakat dalam dunia ni yang mereka tidak cenderung untuk menerima bantuan, tetapi mereka berusaha. Setengah-setengah masyarakat yang sangat bergantung kepada kerajaan, termasuklah nak memberi pekerjaan pun bergantung pada kerajaan. Tidak keterlaluan kalau kita kata dalam masyarakat kita hari ini, terutama orang Melayu kita ni, kita sangat bergantung kepada kerajaan, sehingga anak-anak kita pun kita harap kerja dengan kerajaan. Sedangkan hakikatnya kita tengok bangsa asing daripada kecil mereka sudah ajar. Kita tengok, saya dulu kat kampung saya ada beberapa kampung Cina
anak-anak dia seumur 5-6 tahun sudah diajar dalam kedai dia tu. Kira-kira dia budaya tu sudah dibudayakan. Hakikatnya hari ni Datuk ya, di negara kita ni kita orang Islam terutamanya kita beruntung sebenarnya negara kita ni banyak sumber. Sumber tu banyak. Orang luar bandar sumbernya banyak sebenarnya sebab kita ni lama duduk di bandar. Bila kita tengok di kampung kita rasa banyak sumber sebenarnya. Cuma sumber tu perlu di-exploit dengan gabungan antara ilmu dengan teknologi sikitlah. Saya beri satu contoh. Bila saya balik kampung jumpa kawan-kawan setengah-setengahnya dulu mereka tidaklah belajar tinggi, masih di kampung, jadi nelayan, sebahagiannya jadi penoreh getah ni. Contohnya saya kata kenapa tidak dimanfaatkan tanah yang luas tu. Setengah-setengah rumah tu 1 ekar tanah dia, tapak rumah tu, kenapa tidak umpamanya melaksanakan ternakan ayam kampung contohnya. Sebab ada pasaran dia di bandar ni, orang suka ayam kampung contohnya. Dia kata susah, dia kata pelihara ayam, dia naik atas lambu, berok atas lambu, dia kata susah. Jadi nampak negatif di situ, sedangkan hakikatnya kalau orang Islam ni dia kreatif, guna sedikit teknologi yang ada, sebenarnya dia mampu mendatangkan pendapatan yang cukup. Saya tengok Datuk di setengah bangsa asing di negara setengah bangsa bukan Melayu ni di Kuala Lumpur, saya tengok di celah-celah rumah di sekitar Seri Kembangan tu, saya pernah tengok rumah dekat-dekat dia boleh menghasilkan kebun di mana sayur-sayuran yang ditanam tu cukup baik sekali, nampak cantik walaupun di celah-celah antara rumah dengan rumah. Walaupun tidak menggunakan tanah yang banyak, dan kadang-kadang sayur tu ditanam menggunakan teknologi yang sebenarnya tidaklah sangat rumit, tetapi mampu menghasilkan pendapatan yang besar kepada mereka yang mengusahakan. Jadi kita bercakap tentang budaya kita di Malaysia hari ini, saya berpendapat kita tak kurang dari segi ilmu. Ya, kita ada ramai orang-orang yang berilmu, pakar-pakar kita ramai di universiti-universiti. Cuma satu masalah di tempat kita ni nak integrasikan di antara ilmu tu tadi tu dengan amali tu. Jadi ilmu tu seolah-olah ada tapi tidak diguna pakai. Dan kita ada sumber tetapi kita tidak majukan sumber tu. Itu kerugian sebenarnya kepada negara kita. Saya berpendapat rakyat kita, khususnya umat Islam ni, kita patut dalam situasi hari ini mudah kita akses kepada maklumat-maklumat yang ada, teknologi-teknologi yang boleh kita akses, dan kita kena buat. Kalau kita tengok sekarang ni ada 2 peneraju delivery makanan ni, Grab apa nama tu, Food Panda, ada satu lagi tu. Dua-dua tu siapa yang buat? Bukan orang Islam kita, orang bukan Islam yang create benda tu. Kenapa mereka lebih cepat daripada kita? Dan hari ini dengan pengetahuan teknologi delivery yang sedemikian hari ini sudah menguasai, umat Islam nampak lambat nak tackle peluang-peluang tu. Hari ini orang bandar cenderung untuk tidak keluar daripada rumah walaupun tidak PKP pun, sebelum ni pun. Kalau mereka nak pergi beli contohnya makanan tu dengan parking keretanya, dengan jalan jamnya, mereka memilih dengan order saja melalui perkhidmatan penghantaran tadi. Ini satu perkara yang umat Islam melepaskan peluang-peluang seperti ini. Banyak lagi ruang-ruang yang ada. Saya pernah terbaca Datuk dalam satu program servis yang dibuat oleh
sebenarnya orang bukan warga negara pun, mungkin parti pun dia mari sini, dekat flag tu dia bagi perkhidmatan, tolong buang sampah. Maksudnya orang yang tingkat 4, tingkat 5 tu mungkin dia nak mudah, dia letak depan rumah dia dan orang akan buang sampah tu dengan bayaran RM20 saja sebulan. Kalau dia boleh dapat situ, contohnya 100 rumah contohnya dalam sebulan, dia dah mempunyai satu pendapatan yang cukup baik. Cuma angkat sampah saja. Perkara-perkara seperti ini memerlukan kreativiti. Kita nak supaya anak-anak kita, khususnya orang Melayu Islam kita ni, supaya lebih begitulah. Bukan kata kita nak halang daripada kerja kerajaan, bukan begitu, tidak. Tetapi adalah lebih praktikal, lebih inovatif pada masa ni. Kita perlu terus kei benda-benda ni supaya akhirnya kita dapat bantu kerajaan dan bantu masyarakat dengan menghasilkan pendapatan sendiri dan juga membuka peluang kepada orang lain. Maka dalam konteks ini, ilmu dan teknologi itu satu benda yang tidak boleh dikesampingkan lah oleh umat Islam. Kita kena buat benda-benda ni dengan perkara yang telah kita sebutkan tadi. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Doktor. Saya ingin pula beralih kepada Datuk Profesor kita. Ada macam satu barrier ataupun satu di kalangan orang Islam ini, bila benda yang inovatif atau benda yang baik seperti yang dikatakan oleh Dr. Mazlan itu tidak tercapai oleh kita. Jadi benda ini merentasi zaman daripada merdeka sehingga sekarang. Walaupun dulu banyak harapan-harapannya, ternyata apa yang dikatakan oleh Dr. Mazlan itu kenyataan. Bahawa kita gagal untuk mencapai satu tahap peningkatan. Maknanya ada gap yang amat ketara sekarang ini di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam dari aspek ekonomi dan taraf hidup, cara hidup, sosio budaya kita. Sama ada yang dikatakan oleh Dr. Fadilah tadi dari segi warisan juga tidak diambil, dan yang sepatutnya dicapai nilai-nilai Islam masa kini juga tidak tercapai. Tapi kita dalam keadaan vacuum, saya rasa, di mana susah untuk kita hadapi. Tapi walau bagaimanapun mungkin Datuk Profesor Azmi boleh memberi satu pencerahan bagaimana cara untuk kita menggerakkan orang Melayu ni supaya melantasi gap ataupun obstacle yang sedang dihadapi. Saya rasa lebih kepada minda, cabaran minda kepada orang Melayu, sama ada dari orang-orang yang telah berpelajaran, mempunyai pelajaran, ilmu, tetapi kurang dari aspek amalnya. Silakan. Terima kasih, Dr. Alim. Betul. Masalah utama yang saya lihat, sebab saya pun banyak jugalah cuba menolong masyarakat lah, terutamanya di Terengganu, Pahang, sebab kita ada satu program keusahawanan. Dia bukan program untuk usahawanan, macam mana kita pergi ke ini untuk ternakan lah. Kita pergi ke kampung-kampung, tengok macam mana menternak haiwan mereka lah, kambing, susu ke, lembu ke, ayam kampung ke, ayam daging ke, ayam telur. Rata-ratanya benda tu boleh berjaya dan market sentiasa ada dan tidak ada isunya kalau benda tu dibuat dan diamalkan. Istiqamah lah. Masalahnya, saya lihat kebanyakan orang dia kalau dia tak nak buat sendiri, masalahnya dia nak cari orang tolong buat untuk dia, cari orang gaji dan sebagainya. Jadi dari segi prinsipnya dan cari orang yang boleh digaji lah. Padahal benda tu kalau buat sendiri pun tak banyak mana, tak banyak sangatlah yang boleh kudrat yang digunakan. Tapi disebabkan sikap minda dia orang ni nak hidup, nak senang, ambil mudah. Jadi dia tak mau buat sendiri. Saya bagi tahu sebagai contoh macam tadi Dr. Mazlan beritahu ada tanah 1 ekar kat Terengganu. Saya pun ada Terengganu juga ni. Banyak benda yang saya tengok kat Terengganu juga. Dibiarkan main semak macam tu. Padahal kalau ikut teknologi mudah yang kita buat lah sebenarnya,
misalnya fertigasi, tanam timun batang je. Timun bukan timun cina, timun batang. Menggunakan kaedah fertigasi. Pendapatannya boleh mencapai selepas 35 hari, timun 30 hari, 35 hari, 40 hari ni, dia orang boleh harvest. Timun ni sebanyak satu tan 1 ekar satu hari. Mana 1 ekar boleh dapat 1 tan. Kalau RM1 dia dapat RM1,000 satu hari selama 30 hari. Sebagai contohnya. Modalnya adalah, tapi taklah pulangannya tinggi. Itu sebagai contohnya. Maknanya benda tu ada. Macam saya lihat dekat Melaka ada jual ada menternak ayam kampung. Ayam kampung, bukan ayam kampung yang betul-betul daripada kampung tu, tapi ayam kampung yang jenis komersial lah, yang kena tunggu 2 hingga 3 bulan. Tanah suku ekar saja, dia boleh mendapat dalam RM10,000 satu bulan. Mana pukul rata lah. Termasuk jualan telur lah semua ni. Dia boleh dapat. Jualan ni. Jadi, saya lihat dari segi package rancangan lah, short term, long medium term yang diwarkan, yang dilancarkan baru-baru ni, sepatutnya sebagaimana yang Ustaz yang Dr. Anwar cakap, itu menggunakan package rangsangan dan bantuan, bukan segala-galanya. Tapi malangnya banyakkan kita dapat duit RM500, that's it, habis semua. Dapat RM600 misalnya suka. Kalau tak dapat tu komen kenapa tak dapat. Sebenarnya benda ni dah package yang sangat pencetus. Jadi kita kena buat sesuatu benda. Jadi untuk merangsang kita membuat sesuatu. Bukan dapat tu nak tunggu bulan depan, tunggu lagi. Sampai bila benda ni akan boleh dilakukan oleh kerajaan kita. Kalau apa yang kerajaan kita buat adalah bantuan. Bukan bagi, that's it. Nesman dapat lagi lah, bukan macam tu. Bantuan maknanya untuk benda yang kita tak cukup. Jadi minda kita sebenarnya kena berubah lah. Tak boleh tunggu tak boleh tunggu bantuan kerajaan. Sebenarnya masa COVID-19, masa PKP ni, ramai usahawan baru tiba-tiba je naik. Saya tengok ada yang buat kek lapis lah, kek gulung. Dapat ribuan ringgit. Tak ada masalah. Jadi isunya isunya bukan isu yang tidak boleh buat, isunya sama ada nak buat ke tak. Itulah isu utamanya. Dari segi ilmunya tak ada isu. Benda yang mudah saya tengok. Benda yang mudah. Kita kan ada isu negara sekarang ni, bila COVID-19 kita boleh tengok subu makanan amat terhad. Jadi food security issue kan. Jadi back to basic, maknanya pergi pada basic, balik ke basic pada pertanian. Maknanya peluang tu banyak. Memang banyak. Package yang rancangan untuk pertanian 350 juta kan, lebih kurang kan, tak silap saya lah. Maaflah kalau ada silap dari segi figure tu. Itu banyak peluang. Tapi kebanyakannya daripada kita tidak ambil peluangnya dan menyebabkan company-company besar masuk ikut pintu yang tertentu untuk mendapatkan bantuan kewangan berkenaan. Jadi orang yang memerlukan bantuan itu tidak berusaha untuk dapatkan, jadi tak dapat apa-apa. Jadi cuma yang kita nampak figure je dalam newspapers, dalam ucapan Perdana Menteri, sebabkan kita tidak berusaha buat apa-apa. Dan satu lagi, saya lihat masyarakat kita, Melayu kita ni lah, Islam ni, tidak bekerjasama antara satu sama lain. Kalau let's say satu orang dapat 500, dia buat sendiri untuk 500. Tapi kalau dapat, katakanlah 10 orang, 500 dapat bantuan, kumpulkan semua tu jadi satu dana, buat kerja sama-sama, dapatkan tanah nak sewa tanah ke 1 ekar ke, tak ada isu sebab 1 ekar sewa tanah dalam 300-400 setahun. Saya dengar, saya ada jumpa kan, setahun. Tak. Dan masing-masing boleh kumpulkan dana dan kerja sama-sama. Jadi kita tak ada inisiatif berkenaan. Masing-masing berlumba-lumba nak buat sendiri, seolah-olah saya lebih baik daripada dia. Jadi masing-masing tak ada kesenangan. Biasanya lepas satu musim saja dah habis, tak nak buat dah, surrender. Pergilah dekat Ipoh Perak tu, saya tengok tepi-tepi jalan tu ramai yang pergi tanam pokok
jagung. Saya tanya dia, kenapa tanam pokok jagung? Jagung banyak manfaatnya, boleh buat untung. Kata. Satu biji bila saya supply kepada Aeon, kepada orang tengah 60 sen sebiji. Kepada kalau dan orang tengah pula jual kepada Aeon berkadar RM1 lebih satu biji. Kita pula beli daripada Aeon, pergi ke Jusco ke Aeon tu, 3 biji RM8. Itu sebagai contohnya, kita tak ada semangat persatuan untuk bekerjasama untuk buat perkara yang boleh membina ekonomi kita. Sebaliknya kita hanya mengharap. Dan yang paling sedihnya, ramai yang berharap melalui skim cepat kaya. Itu adalah satu penyakit yang lebih hebat daripada COVID-19 ini. Allah. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Sekarang ni kita akan menyimpul. Jadi tiap-tiap orang saya minta lebih kurang 2 minit untuk menyimpul. Kita start dengan Dr. Fazilah dulu sebab dia simpul dan terus simpul lah. Dr. Fazilah. Terima kasih Datuk. Apa yang saya boleh simpulkan tentang perubahan peradaban sosiobudaya alah baru ni, dah jadi alah baru ya COVID-19 ni. Kita jangan ingat ekonomi saja Datuk. Sifat kita, rohani kita, sistem kehidupan, sistem pemerintahan, sistem pentadbiran, sistem institusi raja-raja, keseluruhan sebuah kerajaan di bumi ni mesti berubah. Kesimpulannya mesti berubah. Kembali balik, muhasabah diri, bermula balik. Apabila 100 tahun, satu revolusi sistem baru akan berlaku. So jiwa kita, rohani dan sebagainya, keseluruhan. Kita jangan fikir ekonomi uang saja. Contoh saya ingat lagi waktu Tuan Dr. Mahathir Mohamad, waktu Pakatan Harapan, dia fikirkan tentang satu saja, ekonomi dulu. Yang lain-lain tak sempat untuk berfikir. Sehingga kan banyak tembok-tembok, lubang-lubang atap-atap yang tembus sehingga kan masuk berlaku berbagai-bagai demokrasi di dalam kepimpinan politik Pakatan Harapan. Kerana kita bila meletakkan satu ekonomi saja, kesimpulannya bukan ekonomi saja untuk menyelamatkan tanah Melayu ini, malahan keseluruhan peradaban sistem. Terima kasih. Datuk, kita kena jaga pusaka bangsa kita ni Datuk sebenarnya. Itulah peradaban yang akan berlaku perubahan selepas COVID-19. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sekali lah. Okey. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Ya. Kita kepada Dr. Anwar untuk bagi sedikit remark conclusion forum kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Datuk. Sebagai kesimpulannya mungkin saya menyebutkan di sini bahawa dalam konteks Islam kita menyedarilah bahawasanya segala perkara yang berlaku kepada kita hari ini, apa jua ujian dan cabaran COVID-19, cabaran politik, cabaran ekonomi, sebenarnya semuanya adalah hasil titik peluh kita sendiri juga. Sebahagiannya itu kerana kita mungkin tersasar daripada apa yang sepatutnya. Dan sikap yang kita tunjukkan itu tidak begitu memberangsangkan sebagai seorang khalifah di muka bumi. Jadi namun begitu apa yang berlaku pada masa ini bukanlah pengakhiran kepada segala-galanya. Wabak-wabak yang melanda dunia sebelum ini pun kembali pulih seperti sedia kala apabila masyarakat kembali kepada norma-norma kehidupan yang betul, yang seperti mana yang disarankan oleh Allah, sama ada secara agama ataupun secara fitrah. Orang yang tidak beriman pada Allah, mereka akan kembali memikirkan soal kebersihan dalam makanan, soal kewajaran mengambil sesuatu perkara, soal yang lain. Jadi apabila kita dalam menangani masalah ini, pertama macam saya sebut tadi lah, kita mesti bersabar dan juga sentiasa berusaha dan tidak boleh berputus asa. Banyak contoh diberi oleh Prof. Azmi tadi, Dr. Mazlan, tentang bagaimana untuk kita boleh menceburi sesuatu bidang yang baru, norma-norma yang baru dalam kehidupan kita yang mungkin belum pernah kita terokai, dan barangkali
COVID-19 ni menjadi satu pemangkin kepada umat Islam untuk menukar sifat malas, menukar sifat malas dan terlalu bergantung pada pihak lain kepada sifat yang rajin dan berdikari. Jadi supaya kita setara dan menjadi kuat seperti umat-umat yang bukan Islam. Jadi dengan itu yang mudah-mudahan kita harapkan umat Islam tabah, cekal dan juga sentiasa terus berusaha untuk menjalani dan mengharungi apa jua cabaran dan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Moga-moga kita diberi Allah nikmat kesabaran dalam hal ini. Dr. Mazlan, minta bagi sedikit konklusi mengenai tajuk kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, Datuk. Dalam situasi kita berdepan dengan cabaran COVID-19 ini, hampir 3 bulan kita berada dalam PKP, sudah pasti ia memberikan satu cabaran yang sangat besar kepada masyarakat, kepada rakyat negara ini. Kita mengharapkan kepada rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu Islam kita ini, supaya menjadikan peristiwa yang berlaku ni mungkin sekali seumur hidup kita berdepan dengan perkara yang tidak pernah kita jangkakan, seperti ni tak pernah tergambar dalam fikiran kita. Kita tidak dapat pergi ke masjid hampir 3 bulan lamanya. Kita tidak dapat berjemaah, tidak dapat bersolat Jumaat, dan satu perkara yang tidak pernah terlintas di fikiran kita tahun ni, kita dapat bersama dengan semua ahli keluarga kita berpuasa dan berterawih bersama-sama. Tak pernah lagi hayat daripada hari pertama sampai hari yang terakhir. Malah pada hari Raya Aidilfitri pun Allah beri peluang kita dapat berkhutbah dan juga bersolat bersama anak-anak kita. Ini sebenarnya adalah hikmah dia juga, yang mengajar kita. Mungkin sebelum ni tak ada orang pernah lagi menjadi imam, tak pernah jadi bilal, tak pernah dapat mungkin bersama dengan seluruh ahli keluarganya. Melalui wabak ini seolah-olahnya peluang kepada kita semua. Jadi ambillah perkara yang positif daripada peristiwa yang berlaku negara kita ni. Ya tu. Dan tersekat kot. Ya, saya dah selesai tu. Ya. Okey, terima kasih Dr. Mazlan. Terima kasih banyak. Dan saya minta Datuk Profesor Azmi bagi sedikit conclusion 2 minit ke mengenai tajuk kita pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih. Saya nak ulahkan sikit pasal isu virus ni. Virus COVID-19 ni dia takkan hilang. Wabak COVID-19 takkan hilang dalam pada masa yang dekat ni, tak ada. Dah hari ni Mesir dah teruk dah hari ni, Mesir sebagai contoh. Jadi macam influenza, flu juga, nak tak nak kita kena hidup dengan kehadiran wabak, kehadiran jangkitan kenalan daripada masa-masa. Cuma kita kena ubahlah cara hidup kita. Kalau sebelum ni memang tidak kira mana saja kita biar saja cara hidup kita menyebabkan kita kurang menjaga kebersihan, banyak menyebabkan hubungan sama manusia yang menyebabkan jangkitan kuman, dan juga kaedah cara hidup harian kita sekarang ni kita kena faham memang dah berubah. Dulu tak pakai, kalau masuk supermarket tak perlu pakai tutup muka, sekarang ni kena pakai tutup muka. Dan tutup muka tu tak boleh dipakai sepanjang masa, tak boleh pakai 2 jam ni dah kena buang, kena faham benda tu. Kalau pakai lama-lama kita kumpulkan bakteria kuman lain pula dekat
dekat topeng muka tu, dan kita dapat sakit juga. Jadi, dan satu lagi kaedah kalau dari segi pesan ekonomi, kita tak boleh mendapatkan kerja yang senang-senang mendapatkan kerja yang menyebabkan kehadiran ramai orang lah dalam bentuk kumpulan. Kita takkan dapat bekerja dalam bentuk tu. Kalau ada pun kita kena mengikuti SOP yang sangat yang bukan sebelumnya lah, yang sangat tight lah. Jadi kita kena terimalah hakikatnya bahawa COVID-19 tidak akan disappear dalam masa setahun dua ni. Kalau katakan ada berita yang mengatakan vaksin kita akan dapat dalam 2 bulan, memang tak dapat. Kalau ada pun takkan sampai dekat kita, sebab umat manusia dekat bumi ni ada lebih pada 7 bilion. Jadi sampai bila dia orang boleh hasilkan vaksin untuk 7 bilion umat manusia, impossible. Takkan berlaku 10 tahun lagi pun takkan dapat 7 bilion vaksin untuk 7 bilion orang. Jadi nak tak nak kita kena terima hakikat ni. Jadi kita kena ubahlah cara hidup kita, dan kita juga kena fahamilah natijah ataupun kesan jangkitan. Walaupun kita tahu COVID-19 ni bukan berdasar kepada statistik lah. Kadar kematian rendah dalam antara 2-4% berbanding virus Nipah, berbanding dengan flu, tapi menyebabkan banyak masalah lain. Itulah saya punya saranan. Jadi apa benda yang pihak berkuasa yang bagi arahan tu, Kementerian KKM ataupun MKN, semua tu memang dia mempunyai asas yang kukuh dan kita harus mematuhi peraturan yang diberikan. Okey, itu saja. Terima kasih, Datuk. Begitulah lebih kurang kita punya forum dialog isu semasa sosio-budaya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panel, dan ternyata mereka telah memberikan satu tugas yang baik, dan juga ternyata dari semua komen bahawa apa yang kerajaan buat dari segi PKP-B dan PKP serta norma-norma baru itu bersesuaian dan boleh diterima oleh masyarakat Islam di Malaysia ini. Cabarannya adalah di mana pihak kita, rakyat semua, perlu mengambil sikap positif supaya